Minister Dr. Mohammad Maliki bin Osman. Mr. Chairman, let me begin by wishing all the women in the House and all women in Singapore a very happy International Women's Day. Thank you for being a pillar in all our lives. Mr. Chairman, we formed M-Cube in 2018 to harness collaboration and tap on the combined resources, networks, and expertise of MUIS, Mendaki, and Mesra, as we strengthen last-mile outreach and assistance to the community. This is evident when the pandemic disrupted our daily lives, affected the livelihood of some, and strained our economy. The M-Cube agencies worked closely with other Malay Muslim organizations through the SG Teguh Bersatu Task Force to support the Malay Muslim community during this challenging time. This gotong royong spirit is not new to the community. It is the cornerstone of active citizenry within our community, where we support one another and help uplift the vulnerable and less fortunate, so that we can overcome the crises and lead meaningful lives. We will continue to strengthen this gotong royong spirit through three key ways. First, we will expand our outreach to engage more families, specifically the vulnerable and lower income families, and uplift their lives. Second, we will enhance our community engagement capabilities to harness community resources and provide more meaningful support to those in need. And thirdly, we will strive to empower and engage the community towards greater sense of citizenry in pursuit of our vision of a community of success. Chairman, allow me to continue in Malay. M Kuasa 3 di Bandar telah berkembang sepanjang 2 tahun lalu dengan beraneka program anjuran badan-badan di bawah naungannya. Encik Abdul Samad bertanya tentang langkah-langkah untuk memenuhi pelbagai keperluan lapisan masyarakat yang berbeza. Pertama, kami menyediakan program-program untuk membantu para pasangan muda kita mendirikan rumah tangga yang kukuh dan utuh. Secara amnya, jumlah perceraian dalam masyarakat kita telah meningkat sebanyak lebih 12% dalam tempoh 10 tahun yang lalu. Kami sedia maklum akan kesan negatif perceraian, lebih-lebih lagi terhadap kanak-kanak. Lantas, demi membantu dan mempersiapkan para mempelai melangkah masuk ke alam rumah tangga dengan lebih baik serta mengurangkan risiko perceraian, kami telah memulakan program Bersamamu pada tahun 2019. Cik Nadia Ahmad Samdin juga bertanya tentang kemajuan terkini program tersebut. Seperti yang telah diterangkan oleh Menteri Mas Agus sebentar tadi, menerusi program ini, para naib kadi kita telah menerujui usaha untuk meluaskan dan memperkukuhkan lagi sokongan yang diberikan. Mereka bukan saja setakat mengijab kabulkan pasangan suami isteri, malah turut memberi nasihat dan sokongan kepada pasangan sebelum pernikahan mereka, dan diteruskan dengan memberi bimbingan dalam 2 tahun pertama perkahwinan mereka. Kedua, kita juga melengkapi usaha-usaha sedia ada dalam membantu golongan pesalah, golongan bekas pesalah serta keluarga mereka menerusi program fitrah. Keluarga-keluarga pesalah dengan anak-anak kecil tentunya memerlukan bantuan apabila anggota keluarga khususnya ibu bapa mereka dipenjarakan. Para pendamping masyarakat fitrah membantu dengan merujuk keluarga sedemikian kepada program-program M Kuasa 3 ataupun kepada skim-skim pemerintah yang lain. Sejauh ini, mereka telah membantu hampir 80 pesalah, bekas pesalah serta keluarga mereka. Kami ingin terus mengundang lebih ramai lagi anggota masyarakat yang berminat untuk tampil ke hadapan untuk menjadi pendamping dalam program ini. Untuk meluaskan lagi jangkauan kami kepada masyarakat, kami telah melancarkan 2 lagi bandar M Kuasa 3 di Gelang Serai dan di Jalan Besar. M Kuasa 3 di Tua Payoh juga bakal dilancarkan tidak lama lagi, membawa bilangan M Kuasa 3 di bandar kepada 11 kesemuanya. Kami ingin mendekati lebih ramai keluarga, terutamanya daripada golongan yang memerlukan. Kami tidak mahu sesiapa ketinggalan di belakang. Sebagai contoh,
Antara usaha M Kuasa 3 di Jalan Besar adalah untuk mendekati golongan keluarga yang tinggal di flat-flat sewa di Jalan Kukuh, memahami keadaan dan keperluan mereka, membantu dan memberi mereka inspirasi untuk memperbaiki prestasi mereka. Kami juga akan meningkatkan kesedaran mereka mengenai program-program kami, dasar-dasar pemerintah dan memudahkan mereka dan anak-anak mereka untuk menyertai program-program ini, sekaligus membuka jalan untuk kehidupan yang lebih baik untuk mereka. COVID-19 telah menekankan perlunya kita tangani jurang digital di kalangan keluarga susah, termasuk golongan warga senja kita. Sebagai sebuah masyarakat, banyak lagi yang mesti kita lakukan untuk mendekati golongan ini dan meyakinkan mereka bahawa mereka tidak sendirian dalam masa-masa sukar ini. Tahun lalu, lebih 7,600 individu telah meraih manfaat daripada program-program akses digital kelolaan penguasa pembangunan Infokom Media atau IMDA yang melengkapkan keluarga berpendapatan rendah termasuk golongan pelajar dengan peranti digital. Kita mesti memastikan anak-anak keluar daripada keluarga sedemikian memiliki alat-alat digital untuk merangsang pembelajaran dan pembangunan mereka. Oleh itu, wajar untuk kita ubah cara kita mendekati keluarga-keluarga ini kepada cara yang lebih berkesan dan memenuhi keperluan mereka. Kita mahu merubah nasib keluarga-keluarga ini dan membantu anak-anak mereka mencapai kejayaan dan menjamin masa depan yang lebih cerah. Kami akur bahawa ada yang mungkin memerlukan lebih banyak sokongan daripada segi keuangan sahaja. Mereka juga perlu sokongan daripada segi alat pembelajaran dan dalam memperolehi kemahiran. Ada juga yang mungkin menghadapi kesukaran untuk menyertai program-program kami. Encik Abdul Samad dan Encik Syaril Taha berkata bahawa ada yang mungkin tidak pasti di mana harus mereka tuju untuk mendapatkan bantuan sekiranya permohonan mereka bagi program dan skim kami sebelum ini ditolak. Saya setuju dengan mereka bahawa lebih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tentang sokongan yang ada. Sebagai permulaan, kami akan melipat gandakan usaha mendampingi keluarga-keluarga ini supaya kami lebih memahami cabaran yang mereka hadapi. Ini sudah pun dilakukan di M Kuasa 3 di Bedok misalnya. Para sukarelawan kami telah melawat lebih daripada 500 buah keluarga di estet Bedok untuk lebih mengenali mereka sambil menghubungkan mereka kepada program-program yang relevan. Salah seorang sukarelawan misalnya ialah Encik Razali bin Subir yang juga seorang pemimpin akar umbi MAAC di Bedok. Beliau telah mendampingi seorang warga senja berusia 54 tahun yang menjaga 2 orang anak kecil. Seorang daripada mereka ialah anak istimewa. Ibu bapa anak-anak ini sedang menjalani hukuman penjara. Beliau tidak tahu menahu selok belok untuk mendapatkan bantuan. Setelah mengenali beliau menerusi pendekatan M Kuasa 3 di Bedok, Encik Razali dengan segera merujukkan beliau kepada Yayasan Mendaki dan Pejabat Fitrah yang kemudian menghubungkan keluarga ini ke masjid untuk mendapatkan bantuan zakat. Mereka juga dihubungkan ke pusat khidmat keluarga di kejiranan mereka untuk mendapatkan bantuan kaunseling. Kini, keluarga ini juga menerima bantuan di bawah pelbagai program M Kuasa 3 dan di peringkat nasional. Kisah-kisah seperti ini memberi perangsang kepada kami agar terus memperbaiki usaha-usaha kami. Kami akan melancarkan usaha-usaha mendekati masyarakat seperti ini di bandar-bandar M Kuasa 3 yang lain secara bertahap-tahap. Sepanjang beberapa bulan yang lalu, saya telah bertemu dengan sukarelawan M Kuasa 3 di bandar serta para sukarelawan mesra dan saya terharu dengan iltizam serta sokongan padu mereka untuk memperhebatkan lagi usaha ini. Encik Mariam Jaafar dan Encik Nadia bertanya bagaimana M Kuasa 3 dan badan-badan Melayu Islam yang lain boleh bekerjasama dengan pemerintah untuk membantu masyarakat. Saya teruja mengumumkan bahawa kami akan menubuhkan Pejabat Penyelaras Penglibatan Masyarakat M Kuasa 3 atau ECO pada tahun ini. ECO atau Engagement Coordination Office
akan menyelaras dan mengukuhkan usaha-usaha mendekati masyarakat bersama program-program pemerintah yang lain seperti Uplift dan Comlink, serta usaha-usaha oleh Badan-Badan Melayu Islam yang lain atau MMO. Di samping itu, Kuasa 3 juga akan terus mencari peluang-peluang kerjasama dengan badan-badan lain, termasuk agensi pemerintah, untuk menggunakan data dan huraian digital bagi mempertingkatkan keberkesahanan usaha-usaha kami. Encik Abdul Samad bertanyakan mengenai kemajuan pasukan bertindak SG Teguh Bersatu yang ditubuhkan tahun lalu. Melalui kerjasama dengan badan-badan Melayu Islam yang lain, kami telah mendekati pelbagai kumpulan secara lebih berkesan. Contohnya, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Singapura atau DPPMS telah membantu para peniaga kecil-kecilan yang beroperasi dari rumah untuk mendapat permohonan bagi dana bantuan keuangan sementara kelolaan pemerintah ketika itu. Lebih daripada 250 buah permohonan telah diluluskan. Melalui IKO, kami mahu memperkukuhkan lagi usaha-usaha sedemikian dan bekerjasama dengan MMO serta kumpulan-kumpulan masyarakat yang lain untuk mencipta huraian yang memenuhi keperluan masyarakat kita bersama-sama. Dr. Wan Rizal bertanya tentang langkah-langkah untuk membantu para sukarelawan supaya lebih bersedia dan yakin dalam mendekati dan membantu keluarga-keluarga susah. IKO bakal menyediakan sebuah rangka kerja latihan untuk para sukarelawan kita bagi memupuk kemahiran yang diperlukan serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap dasar-dasar dan skim-skim pemerintah, terutamanya yang relevan kepada keluarga-keluarga ini yang menghadapi kesusahan. Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat melahirkan golongan sukarelawan yang berkeyakinan dan dapat mendekati masyarakat dengan lebih baik dan dengan cara yang lebih bermakna. Tuan Pengerusi, program-program kami tidak mungkin berjaya tanpa sukarelawan dan rakan-rakan masyarakat kita. Kami beruntung kerana dapat menarik golongan sukarelawan yang bertungkus lumus menyingsing lengan untuk menyokong program kami dari peringkat perancangan hingga ke peringkat pelaksanaan. Malah, kami amat teruja atas penglibatan lebih ramai karyawan yang turut berkhidmat dan turun padang dengan kami sambil menerap dan mengadun kepakaran serta idea-idea mereka ke dalam program-program kami. Hari ini, lebih 500 sukarelawan termasuk 150 karyawan daripada pelbagai sektor seperti guaman, pendidikan dan penjagaan kesihatan telah menyertai kami. Sebagai contoh, sekumpulan peguam telah bekerjasama dengan Mesra pada November tahun lalu untuk menawarkan khidmat percuma bagi permohonan Surat Kuasa Berkekalan atau LPA, Lasting Power of Attorney. Inisiatif tersebut menarik lebih 300 anggota masyarakat kita yang mendaftarkan diri dan keluarga mereka untuk LPA. Antara peguam yang terlibat dalam usaha ini ialah Encik Muslim Akbari Al-Bakri, 33 tahun. Encik Muslim yang mengusahakan firma guamannya sendiri berbakti kepada masyarakat adalah tunggak amalan guamannya. Beliau turut memberikan nasihat guaman secara percuma kepada para penduduk Kuasa 3 di bandar kerana mahu meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang. Baru-baru ini, Encik Muslim dan rakan-rakannya dalam kumpulan peguam ini melancarkan sebuah laman web yang digelarkan mcubelawyers.sg untuk menawarkan khidmat bantuan guaman kepada masyarakat. Kuasa 3 di bandar adalah satu wadah bagi para karyawan untuk menabur bakti kepada masyarakat dengan cara mereka sendiri. Semasa sesi Cipta Sama Kuasa 3 pada Januari lalu, para peserta bersemangat berkongsi pandangan dan visi mereka untuk masyarakat kita. Ramai yang bercakap tentang perlunya untuk kita menggalakkan semangat sukarelawan di kalangan masyarakat kita dan memastikan golongan susah tidak terpinggir. Kami bersetuju. Menjadi seorang sukarelawan bersama Kuasa 3 adalah antara cara untuk menyumbang kembali kepada masyarakat. Berbekalkan semangat Singapura bersama, marilah kita sama-sama meniti perjalanan ini demi membangunkan masyarakat kita. Kalau kuatnya lilit kerana simpulnya, maka kuatnya kita
sebagai sebuah masyarakat terletak pada perpaduan kita. Kami telah mewujudkan wadah ini untuk mendengar pandangan-pandangan anda dan bekerjasama dengan anda. Ayo, sertai kami untuk merubah nasib mereka yang memerlukan. Bersama-sama kita boleh terus memekar dan maju sebagai sebuah masyarakat gemilang. Seperti kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Tuan Pengerusi, izinkan saya merumuskan dalam bahasa Inggeris. Mr. Chairman, M-Cube has grown in strength as we will continue to work hand in hand with the various Malay Muslim organizations and volunteers to ensure that our programs are effective in meeting the evolving needs of the Malay Muslim community and ensure no one is left behind. The community has also made significant progress as a result. The gotong royong spirit is one we must encourage, where community members look out for one another and where we empower them to be contributing members of our society. This sense of citizenry will carry us far in navigating uncertainties ahead of us, together with the rest of Singapore. Thank you.